Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay. So petang ni kita sambung topik haba, heat. Okay, kita akan sambung topik heat. Tapi petang ni kita akan buat topik kedua, subtopik kedua. Subtopik kedua, specific heat capacity, muatan haba tentu. And juga latent heat. Okay, latent heat haba pendam tentu. Okay, specific latent heat haba pendam tentu. So cikgu tutup dulu pen ni. Okay. Mana pergi cikgu punya pen conteng-conteng ni. Okay, dah jumpa. Right. So ini topik kedua dengan topik ketiga. Okay, topik kedua, topik ketiga. So kita baru habis topik pertama, thermal equilibrium. So recap balik apa yang kena ingat. Ni korang patut ingat dah ni. 3 perkara. Thermal equilibrium kena ingat 3 perkara. So bila objek, you have 2 different object, 2 objek berbeza, rapatkan ataupun dia bersentuh, yang berlaku adalah pemindahan haba, heat transfer. Okay, tapi kita bukan nak cerita yang heat transfer ni. Kita nak cerita lepas korang biar dia pindah sampai satu masa, which is dalam syllabus SPM tak ada pun korang nak kena kira berapa masa tu. Tak. Okay, so selepas satu masa, dia akan capai thermal equilibrium, which is a condition, keadaan di mana both object will have a same temperature, suhu dua-dua sama, and then both object akan ada same heat transfer, pemindahan haba dia sama, and then pemindahan haba bersih ataupun net heat transfer, it will be 0. So contohnya 60 ke kanan, tolak 60 ke kiri, dapat kosong. Okay, and then last hari tu kita buat formula untuk termometer. So untuk termometer yang korang kena ingat is the formula, how to calculate if you have a thermometer without a scale. Ada termometer tapi langsung tak ada nombor. Macam mana kita nak kira suhu dia kalau dia langsung tak ada nombor. Yang tu yang kita tengok nombor 2 lah. Okay. So hari ni kita masuk yang ni. Specific heat capacity, muatan haba tentu. Okay. Specific heat capacity, muatan haba tentu dengan latent heat, haba pendam. Okay, haba pendam. So sebelum pergi situ, kita tengok dulu kat sini cikgu ada tulis heating curve, graf pemanasan. Okay, graf pemanasan, heating curve. Yang ni ada belajar dalam kimia, ada tak? Ada. Kan? Naslim. Bab awal-awal kan? Bab awal kot, kimia. Bab 2. Bab 2. Waktu tu korang belajar, kalau kimia korang belajar ni. Solid, macam mana solid punya susunan. Lepas tu korang belajar liquid kan. Tak silap cikgu lah, korang akan belajar solid dia gini. Dia akan rapat-rapat. Solid. Okay, ni solid. Rapat kan, solid. Okay, lepas tu korang akan belajar liquid. Liquid dia ada yang bergabung, tapi jauh-jauh lah. Liquid. So kalau gas, lagi jauh-jauh lah. Okay, betul tak? Ni kimia. Okay. So dalam fizik kita bukan nak fokus kat situ. Kita nak fokus dekat dia punya heating curve tu. So dia punya setiap stage require energy. Okay, setiap stage require energy. Setiap peringkat tu sebenarnya dia perlukan tenaga. Okay, so contohnya mula-mula bahagian bawah tu dia pepejal, a solid. Okay, dia pepejal. Lepas tu korang panaskan, apa jadi? Dia akan naik suhu. Okay, naik dia punya suhu, temperature. Tengok Pak CY tu, temperature. Naik dia punya suhu sampai satu keadaan, dia start flat pula. So waktu flat ni korang belajar dalam kimia. Flat ni because waktu keadaan ni yang berlaku adalah changing state. Tukar keadaan jirim. Okay, tukar keadaan jirim tu macam mana? Pepejal,
tukar jadi cecair. Tu tukar keadaan jirim. Okay, so tukar keadaan jirim tu pun perlu tenaga. Warna biru. Right. Yang tukar suhu tu pun perlu tenaga. Ini cikgu buat line warna merah. Tapi beza line warna merah dengan line warna biru is they have different purpose. Okay, they have different purpose. Dia ada berbeza tujuan. Berbeza tujuan. Kalau tujuan yang pertama, okay, yang pertama adalah tenaga tu diserap, okay, the energy being absorbed, okay, diserap to change temperature. Okay, to change temperature. So kalau changing temperature, dia akan melibatkan formula Q equals to MC theta. Okay, muatan haba tentu. Specific heat capacity. Okay, specific heat capacity. Specific hilang. So specific capacity yang mana? Yang C ni. Dia akan melibatkan C. Okay, dia akan melibatkan C. Tapi kalau yang warna biru, dia perlu absorb heat juga. Dia serap juga haba. Okay, dia serap juga tenaga. But they have different purpose. So warna biru tu purpose dia, the energy being used, yang korang belajar dalam kimia, energy being used to overcome force of attraction between particle. So bahasa Melayu dia, tenaga tu diserap untuk memutuskan daya ikatan antara zarah. Itu kimia dia, betul tak? So yang warna biru tu, kita guna tenaga juga. Cuma dia melibatkan latent heat. Latent heat. Haba pendam. Haba pendam. Okay. So bila dah jadi cecair pula, cecair, suhu naik. Panaskan cecair, suhu cecair naik. Itu heat capacity balik, muatan haba balik. Lepas tu nanti bila cecair tukar jadi gas, liquid changing to gas, itu tukar balik state, tukar balik jirim. So Q sama dengan ML balik. And kat atas gas. Okay, so tu first thing. Different purpose require different formula. So korang kena tahu purpose tenaga tu dulu. Diserap untuk apa. Okay, tenaga tu diserap untuk apa. So contoh dia, cikgu bagi contoh kat sini dulu. Kita tak pergi lagi apa maksud C dengan L tu nanti dulu. Okay, contoh macam ni. What is quantity of heat? Berapakah kuantiti haba? So haba tu macam the first class cikgu tahu. Haba tu tenaga, energy. So what is the quantity of heat? Berapa haba, berapa tenaga nak tukar 2 kg air dari suhu dia 20 darjah kepada 30 darjah. Okay, so try to think. Air kalau 20 sampai 30, adakah air tu jadi gas? Okay, adakah air tu dia jadi pepejan? So tak ada. Air tu dia just naik suhu. Dia hanya tukar suhu 20 sampai 30. Tak ada pula dia jadi gas. Sebab belum sampai dia punya, dia panggil yang dekat sini. Dia punya, kita ada freezing point, melting point dengan boiling point. Boiling point. So belum sampai lagi boiling point. Boiling point kalau air 100. Kalau melting point kalau air, melting point kalau ais. So kalau ais suhu kosong, tak silap cikgu. Okay, kalau suhu kosong pun ais nanti check balik dia punya ni. Suhu tu melting point. Tapi kita punya fokus bukan dekat boiling point dengan melting point. Fokus kita adalah energy tu bila nak guna. So kalau setakat tukar suhu, MC theta. Kalau nombor 2 ni, 2 kg air, suhu kosong. Ni dia punya melting point ni. Suhu kosong, tukar jadi ais. Air tukar jadi ais. Freezing point, freezing. Water to ice, freezing point. Takat beku. So takat beku dia kosong. So dia hanya tukar state. Suhu tak ubah, kosong. Jadi pakai ml. Okay. Tapi kalau ada dua-dua, berapa banyak tenaga haba, heat, yang diperlukan untuk tukar 2 kg ais kepada air. Okay, so ice to water itu dah tukar state. So kita pakai ml.
Okay. Lepas tu suhu dia pula daripada suhu ais tu kosong sampailah suhu air tu 30. So air suhu 30 tu suhu menaik. So MC data. Berapa jumlah haba dia? Campur dua-dua. Okay, campur dua-dua. So korang kena tahu purpose dia dulu, baru boleh pilih formula. Okay. So kita pergi dekat sini. Maksud C dengan maksud L. Okay, apa maksud specific heat dengan latent heat? Apa maksud dia? So kalau dekat sini, kalau kita tengok, okay. So ayat pertama, saya nak beritahu, ayat pertama dia sama. Okay, ayat pertama dia sama. Bermaksud ayat pertama dia, kalau dia tanya, apakah maksud specific heat capacity? Apa maksud muatan haba tentu? Bahasa Melayunya, apa maksud muatan haba tentu? Okay, kalau latent heat ni bahasa Melayunya haba pendam tentu. Okay, kalau bahasa Melayu kena letak tentu, bahasa Inggeris kena letak specific. Okay, so ayat pertama dua-dua sama. The amount of heat or energy required by 1 kg. Cikgu bulat 1 kg tu. Okay, jumlah tenaga atau haba ataupun haba ataupun tenaga yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk. Okay, dua-dua bermula dengan ayat yang sama. Tenaga yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk. Okay, ayat pertama dia sama. Untuk tengok kepada tujuan. Kalau C tadi, untuk menukar suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Change temperature by 1 degree. Tukar suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, kalau latent heat ni pula untuk tukar keadaan jirim. Menukar state. Daripada apa kepada apa, sebab dia ada dua kat sini. Daripada apa kepada apa, kena tengok apa yang berubah. Contohnya tadi ais jadi air. So ais jadi air kita panggil latent heat of fusion. So kalau latent heat of fusion dekat ruang kosong ni tulis solid to liquid. Pepejal kepada cecair. Solid to liquid. Itu kalau dia tanya latent heat of fusion. Haba pendam pelakuran. Kalau dia kata haba pendam penguapan, itu dari cecair kepada gas. Okay. Kemudian kena tengok tak dia tanya apa? Diserap ke dibebas? Kalau diserap, pepejal dulu baru cecair. Tapi kalau dia kata dibebaskan, release, terbalik. Liquid dulu baru pepejal. Kalau kena tengok dua perkara tu lah. Kalau release, dia jadi liquid to solid. Tu perkara-perkara yang perangkap je lah. Release ke absorb. Release ke absorb. Kalau absorb ni nak naik suhu. Kalau release ni nak turun suhu. So gambar yang dekat ni, cikgu hanya letak korang graf heating curve pemanasan. Tapi penyejukan pun sama juga. Penyejukan cuma dia turun suhu lah. Turun suhu. Beza. Yang ni naik suhu. Bila dia kata change temperature, bukan change temperature by 1 degree tu maksudnya naik ataupun turun suhu. So berapa tenaga dia nak naik suhu, berapa tenaga dia kena serap nak naik suhu, atau berapa tenaga dia kena bebaskan untuk naik suhu. Untuk turun suhu. Untuk decrease the temperature. Okay. Nilai-nilai ni, nilai C dengan nilai L, dia ada nilai dia. Sekejap cikgu buka korang punya textbook. Okay, dia ada nilai dia. So kita ambil dulu yang ni. Kat sini cikgu ada dia bagi conclusion dia dulu. Nilai low C, kalau nilai C tu rendah, senang panas, senang sejuk. Kalau nilai muatan haba tu tinggi, lambat panas, lambat sejuk. Okay, so kat sini cikgu buka dia punya buku teks. Okay, dekat buku teks dia ada senarai. So kita boleh tengok. Sekejap ada buku teks. Bab 4. Physics Form 4, Chapter 4. Physics Form 4, Chapter... Ini Chapter 4, ini Chapter 5. Physics Form 4, Chapter 4, okay. Jumpa.
Alright. Jadi buka. Ada kat sini. Okay. Physics Form 4 Chapter 4. Okay, ni hari tu thermal equilibrium. So kita nak tengok thermal equilibrium. Kita tengok yang hari ni. Okay. Specific heat capacity. Okay, specific capacity. Ni. Okay. So ni dah ada nilai dia. Sekejap dia tengah loading. Kalau soalan tu dia tanya pasal, kan dia kata quantity of heat required by 1 kg kan. So 1 kg tu refers to specific lah. Kira kalau katalah contohnya kalau air dia kata nilai C dia 4,200. Okay, nilai C dia 4,200. So 4,200 tu merujuk kalau kita ada 1 kg air, nak bagi 1 kg air tu naik suhu 1 darjah. Okay, contohlah korang ada air 1 kg yang dia punya suhu 20 darjah. Okay, ada air 1 kg, suhu dia 20 darjah. So korang nak naikkan dia, okay, so korang nak naikkan dia daripada 20, nak naik jadi 21. So nak naikkan jadi 21, berapa banyak tenaga nak kena bagi? So kena bagi 4,200. Sebab tu dia tulis 4,200 joule per kg, kg negatif 1 untuk 1 kg naik 1 darjah. Dia tertutup pula. Sekejap Ni memang kalau dia buka cikgu tercepat sikit dia agak dia ni. Okay. Tunggu buka. Tak keluar lagi. Okay. Apps ni memang kalau yang satu lagi tu stable masalah dia. Dia stable tapi dia punya problem pula lambat nak buka ni. Okay, kejap Satu lagi tu okey tapi dia nak buka PDF lah. Lembab sikit. Okay, cikgu buka. Cikgu cuba satu lagi tengok. Okay. Ting. Satu lagi banyak kot. Cikgu dah terbuka banyak sangat kat situ. Dia pun tak boleh nak ni. Okay. Kat balik buku teks korang. So kalau ada buku teks senang korang boleh rujuk buku teks. Okay. Tak keluar lagi. Okay, dua-dua tak keluar lagi. Kejap dinding. Okay, so ini hari ni dah 26. Kalau ikutkan esok kan habis tarikh PKP kan? Betul kan? Ada umum ke? Cikgu tak tahu pun. Cikgu hari ni tak tengok pun. Ada umum sambung ke stop apa berhenti ke sambung sekolah ke? Belum lagi kot. Belum lagi. Okay. So korang rasa sambung ke? Ke tak sambung?
Okay, lusa dah sekolah. Sambung je. Sambung aja cikgu. Sambung Cikgu tak pasti sambung ke tak. Okay, yang ni dah buka ni. Nampak tak? Okay, nampak tak skrin? Ada tak? Dia punya sea water dia. Nampak Amin? Ada. Okay. Nampak? So ni dekat 128. Okay. So nilai ni specific heat capacity muatan haba tentu, maksud dia apa? Maksud dia kita ambil air Kita ambil air, kita banding dengan paraffin. Ambil air banding dengan paraffin. Okay, paraffin tu minyak, dia macam minyak lah paraffin. So apa beza dia? Beza dia macam ni. Kalau cikgu ada 1 kg air, okay, and then cikgu ada 1 kg paraffin. So cikgu ada 1 kg air, suhu dia, suhu awal dia 20 darjah Celsius. Okay, lepas tu cikgu ada 1 kg paraffin cikgu pakai warna merah. Okay, 1 kg paraffin, suhu dia pun 20. Okay, so nilai paraffin tadi, dia punya muatan haba 2100 joule. Untuk 1 kg paraffin ni naik 1 darjah. Okay. Kalau air, dia perlu 4200 joule. Untuk 1 kg air naik 1 darjah. Alright. So cikgu pun supply lah haba, bagi haba. So kalau contohnya cikgu bagi haba 1000 ataupun cikgu bagi haba 1000 joule. So suhu kedua-dua air ni tak, dia kalau dia berubah pun susah nak ukur lah. So kita anggap dia masih kekal 20. Dia berubah tapi kita buat dia point-point je. So dia kekal 20. Tapi bila cikgu bagi haba, katalah cikgu bagi haba, instead of 1000, cikgu bagi haba sebanyak 2100. So cikgu bagi haba 2100 joule. So apa jadi dekat air? Air kekal 20 darjah. Tapi paraffin dah jadi 21. Okay, sebab apa paraffin jadi 21? Sebab paraffin dia perlukan 2100 joule. Okay, 2100 joule tu 1 kg paraffin akan bertukar suhu sebanyak 1 darjah. Tu jadi 21. So kalau kita bagi lagi 2100, sekarang dah cukup 4200. So air naik 21, paraffin 22. Okay, paraffin 22. Maksudnya kalau kita tengok air nilai C dia tinggi. Tapi suhu dia berubah. Suhu dia berubah dari 20 sampai 21. So suhu dia berubah 1 darjah je. Theta dia 1 darjah. 1 darjah Celsius. Okay, suhu dia, theta tu perubahan suhu. Tapi paraffin nilai C dia rendah, specific heat capacity dia, muatan haba dia rendah. So dia punya theta lebih tinggi. Dah berubah dari 20 ke 22, dah berubah 2 darjah. So sebab tu kalau nilai C tu rendah, cepat panas. Nilai C tu tinggi, lambat panas. Okay. So kita boleh banding lah macam liquid, antara semua yang ada dalam table ni, yang paling cepat panas, cooking oil lah. Sebab cooking oil dia perlukan 1850 joule, dia naik 1 darjah dah. Okay. Kalau metal pula, korang tengok mana metal yang paling cepat panas? Mana metal cepat panas? Lead. Lead. Plumbum. Okay, lead tu cepat panas. Dapat je 130 joule, suhu dia naik 1 darjah. So yang kena faham, naik suhu tau. So plumbum tu tak ada pula dia cair, tak ada. Sama juga emas. Emas kat sini 300 joule. So emas cepat panas. Cuba banding emas dengan aluminium. Okay, banding emas dengan aluminium. So kalau kita buat perbandingan emas dengan aluminium, emas dia perlu 300 joule untuk 1 kg emas. 1 kg emas kaya tu. 1 kg emas dah sama dengan lebih kurang sekarang 280,000. Kalau ada lah. Okey. Naik 1 darjah. Okay, katalah aluminium. Aluminium joule kg ni. Katalah ada 1 kg emas. 1 kg aluminium. Lepas tu korang pergi bakar dia, panaskan. Okay, so korang panaskan.
Katalah suhu awal dia kita letak sama 20, suhu awal ni letak 20. Lepas tu korang pun panaskan, bagilah 300 joule tenaga. So bila kita bagi tenaga cukup je 300 joule, naik 21. Tapi aluminium tak, aluminium 20. Sebab dia perlu 900. So bagi lagi 300, dah jadi 22. Yang ni kekal 20 lagi. Bagi lagi 300, baru cukup 900. Yang ni dah 23 dah suhu dia. Tapi aluminium baru 21. Macam itulah maksud dia. So kalau nilai rendah cepat panas, nilai tinggi lambat panas. So korang boleh tengok dekat sini lah bahagian-bahagian yang, bahan-bahan yang cepat panas. Kalau gas, kalau nak banding gas yang cepat panas, air, udara. Ni bukan air, air, udara. So udara lagi cepat panas berbanding gas metana, methane. And then benda non-metal. Kalau non-metal, kaca lagi cepat panas daripada polikarbonat. Polikarbonat lambat panas. Okay. Ataupun nak bandingkan kayu, kayu pun lambat panas. Okay. Cikgu, polikarbonat tu apa? Polikarbonat dia plastik yang korang punya dashboard kereta atau polikarbonat. Oh, Okay, polikarbonat. Okay, so tu dia punya ni. So, dia punya eksperimen macam mana? Okay. So, cikgu dah bagi bahasa mudah dia. Bahasa mudahnya kalau rendah cepat panas, kalau nilai dia tinggi lambat panas. Okay, maksud pun cikgu dah bagi tahu tadi. Maksud specific heat capacity dekat sini pun sama maksud dia. Okay, tenaga yang diperlukan yang cikgu bagi tahu tadi lah. Tu maksud. Okay, kita nak tengok eksperimen. Okay, eksperimen. Sebab eksperimen ni kalau form 4, kalau dekat lab patutnya korang akan buat lah. Ni antara eksperimen yang patut buat dekat makmal. Ikut amali. Okay. Right, contohnya macam ni. Ini eksperimen untuk panaskan liquid. Panaskan liquid So kita nak tentukan specific heat capacity of water. Okay. Of water. So kalau ikut logik dia tadi, water kalau ikut nilai, macam nak cakap ikut nilai yang orang kata apa? Nilai tu tetap tau. Pertama nilai tu tetap. Dia mengikut bahan. So nilai dia yang tetap dia untuk water adalah 4200 joule. Sepatutnya air tu akan perlukan 4200 joule untuk 1 kg air naik 1 darjah. Okay, kita nak tengok macam mana ditentukan. Okay, tapi ni nilai teori. Kalau kira-kira kita akan pakai ni lah. Tapi yang sekarang kita nak buat ni eksperimen. Okay. So kita tengok bila eksperimen dapat lebih ke dapat rendah. Kita nak tengok tu. Dapat lebih ke dapat rendah. So kita akan ambil air. Lepas tu nak panaskan air tu kita akan pakai immersion heater. Bahasa Melayunya pemanas rendam. Rendamkan pemanas. Okay, lepas tu pemanas tu dapat tenaga daripada mana? Daripada power supply elektrik. So tenaga sekarang datang daripada elektrik. So haba kat sini, Q, haba, heat ataupun haba tadi datangnya daripada tenaga elektrik. So tenaga elektrik adalah berapa power supply, power darab dengan berapa lama kita turn on power supply tu. Okay, so ni daripada electrical energy lah ni, tenaga elektrik. Electrical energy, tenaga elektrik. So power dia darab dengan time, berapa lama kita panaskan. Okay. So yang kita boleh tahu, kemudian kita tengok apa? Kita tengok suhu air pakai termometer ni, kita tengok suhu air tu berapa dia naik. Okay, ni kita nak tengok macam mana dapat nilai C. So kita pun mula-mula kita rekod dulu berapa suhu air sebelum kita panaskan. Kemudian kita panaskan, kita start panaskan and kita guna stopwatch lah. Masa, sebab nak tengok masa kan. Tadi formula PT, MC theta, so T ni untuk tengok masa. Stopwatch tengok masa. Okay, lepas tu lepas 5 minit kita off. Lepas 5 minit kita off, so masa dia adalah 5 minit. Selepas 5 minit kita off, lepas tu kita baca berapa suhu waktu tu. Berapa suhu waktu tu. Maksudnya perubahan suhu adalah suhu akhir dia, theta 2 ni suhu akhir dia lepas 5 minit tolak dengan suhu awal dia. Okay, tu theta. So untuk eksperimen ni, okay, korang akan ni lah berapa power supply yang daripada mesin tu tadi. And then masa tadi kita buat selama 5 minit. Kena tukar saat. 5 minit bersamaan 5 kali 60, 300 saat. Okay, tu masa yang dia ni.
air terpulang, korang nak panaskan air 1 kg air ke atau nak buat lebih pun tak apa. Okay, contoh katalah, tak kisah 2-3 kg pun tak apa. Kata korang panaskan 2 kg air. Lepas tu bacalah suhu dia berapa. So kita pun nak cari nilai specific heat capacity. Okay. So formula dia yang kita belajar, Q sama dengan MC theta. Tapi Q tu sekarang datang daripada elektrik. So kita ganti PT sama dengan MC theta. So kita susun nak cari C. So C dia kita boleh kira dengan guna power supply, berapa lama kita on, bahagi dengan berapa mass water yang kita panaskan, and then darab dengan berapa suhu dia berubah. So tu yang kita kena buat. So korang dapatlah nilai C. So nilai eksperimen dia, ni nanti korang kena buat. Sebab ni yang korang kena buat dalam lab. So pertama kenapa kena pakai tisu, ni sekejap lagi cikgu terangkan. Okay. So nombor 2 ni. Kenapa final temperature dia kita tak ambil cukup 5 minit kita terus ambil. Kenapa kita tak buat macam tu? Kenapa lepas 5 minit kita biar dulu? Dah habis 5 minit, masa dah habis. So stopwatch tu kita dah tutup. Stop. Tapi waktu tu kita tak ambil lagi bacaan termometer. Sebab waktu tu mungkin termometer tu dia masih naik, lepas tu baru dia stop. Okay, kenapa kita tak ambil terus? Sebab kita tunggu dia capai thermal equilibrium. Kita kena tunggu sampai dia capai thermal equilibrium. So dia stop, dah capai thermal equilibrium, baru kita ambil bacaan. Alright. So yang ini korang kena buat eksperimen. Tak pasti korang buat ke tak. Okay, given specific capacity 4200, ini water. Ini nilai yang cikgu kata teori tadi. Dia suruh bandingkan yang kita kira dengan yang kita buat eksperimen. Okay, lepas tu terangkan kenapa ada perubahan. So kalau dalam eksperimen, cikgu bagi tahulah korang, buat tak ini? Ada buat kat lab? Macam tak sempat ya? Tak buat kan? Ada, dah buat dah. Dah buat dah, okay. So dapat macam mana? Kalau dah buat dapat berapa bacaan dia? Tak ingat lah cikgu. Tinggi ke rendah? Ingat tak? Tak ingat. Tinggi ke rendah? Kamera tu tinggi ke rendah? Okay, ada Nisha dah buat. Okay, the value. Around what value? Higher than 4200 or lower than? Lagi tinggi ke lagi rendah? Kalau dah buat, dia punya tu, cikgu nak tahu tinggi ke rendah? Okay, kalau logik kan? dia, tinggi. Yes, korang akan dapat lagi tinggi. Kenapa dapat lagi tinggi? Sebab bila kita buat eksperimen ni, okay, kenapa dia dapat 4200? Teori tu kenapa dia dapat 4200? So 4200 ni dengan anggapan semua tenaga yang heater tu bagi hanya digunakan untuk air je. Tak ada pun haba keluar. Dia anggap tak ada haba keluar. Tapi realitinya haba keluar. Tambah atas ni kau tak tutup pula, lagilah dia keluar. Okay. So pertama, kenapa dia keluar? Because kita tak tutup bekas tu. Okay, kalau boleh korang buat dalam bekas yang cuba tutup atas tu. Atas tu pun tutup. Lepas tu yang ni kan dia balut dengan tisu. So kalau kita tak nak bagi keluar, balut tisu lagi tebal. Atau balut dengan kain buruk. Kain ke, boleh? Kain, janji tebal. Kita nak semua haba tu duduk kat dalam ke tak keluar. So kita balut dengan penebat. Okay, kalau contoh korang balut tapi balut dengan aluminium foil, tak boleh ke? Sebab tu bukan penebat. Ataupun buat bika macam ni, lepas tu letak dalam ni, polystyrene. Kan? Bika tu letak dalam polystyrene. Polystyrene tu dia penebat haba. And then jangan letak atas meja. Meja pun tak boleh juga. Lapik dengan polystyrene. So apa yang korang nak buat untuk improvekan eksperimen ni adalah, tips dia is to make sure heat tu tak keluar. Supaya all the heat, tenaga semua yang dibagi dari heater tu hanya panaskan air. So that's why bila korang buat eksperimen ni, confirm akan dapat lagi tinggi. So dia suruh kira lah, explain kenapa ada different. Different because the heat require more heat, lebih banyak haba diperlukan kerana haba terbebas ke persekitaran. Maknanya bukan semua haba digunakan oleh air untuk naik suhu. Ada haba yang terbebas ke persekitaran.
Okay, suggest method to increase accuracy. Macam Cuk cakap tadi lah. Letak atas polystyrene, balut dengan lebih tebal, tutup bahagian atas supaya haba tidak terbebas. Okay, to prevent the heat from loss to the surrounding. Okay, clear tak? Okay, tu water lah. Macam eksperimen 4.2 ke macam mana? Macam mana? Eksperimen 4.2 dia gambar dia. 4.2 sama juga. Cuma bezanya kita nak heat up solid. Dalam kes ni dia ambil blok aluminium lah. Okay, so blok aluminium ni dia akan ada lubang. Kalau yang dalam lab lah. Yang dalam lab dia dah siap lubang. Lubang ni untuk letak termometer. Satu lagi lubang letak heater. Okay, so satu lagi lubang letak heater. So nak prevent dia sama juga. Korang kena balut dengan ni lah. Balut dengan cotton ke, kain ke, tissue paper yang lagi tebal. Bawah ni letak polystyrene, jangan letak atas meja. Sebab polystyrene is heat insulator. Penebat haba. Sebab tu kalau korang tengok contoh kan, orang nak pergi nak pergi berkelah ke apa ke, ataupun ni orang pergi memancing dekat laut. Dia akan bawa satu bekas polystyrene, dia bubuh ais banyak dalam tu. Lepas tu nanti ikan yang dia dapat dia letak dalam tu. Kan? Sebab polystyrene tu dia penebat haba. So letak ais pun ais lambat cair, ataupun yang panas ni dia lambat nak serap haba. So letaklah polystyrene. So reason dia sama je. So dia punya formula pun sebenarnya sama, formula dia sama, tak ada ubah pun. Sama je. Bezanya tadi panas air, panaskan cecair, yang ni panaskan pepejahan. Okay, cuma nombor 1. What can be done to obtain better thermal contact between bulb of thermometer and aluminium block? Okay, so benda ni dia ada lubang. Okay, so dia ada lubang. So kita akan masuk thermometer dalam lubang ni. So kita nak tingkatkan thermal contact. Dalam tube ni letak sikit minyak. Letak sikit oil. Dalam lubang tu letak sikit minyak. Okay, sebab apa? Minyak kan dia cepat panas. Minyak kan cepat panas. Dia punya specific capacity rendah. So bila kita panaskan logam ni panas. So logam ni akan transfer heat dia, akan pindah haba dia kepada minyak. So minyak pun cepat panas. So bila dia cepat panas, termometer kat sini cepatlah terima perubahan suhu. It can detect the temperature change lagi accurate, lagi tepat. Kalau kita tak letak minyak kat dalam ni boleh, tapi dia lambat sikit, nak tunggu aluminium tu panas, lepas tu baru termometer tu nak naik, dia lambat sikit. So kita letak minyak, okay, untuk meningkatkan thermal contact, to increase thermal contact, meningkatkan sentuhan terma. Tu yang dia kata kat bawah ni. Kat muka surat ni dia tanya apa yang perlu buat supaya dapat better thermal contact antara termometer dengan aluminium. Kita letak minyak. Dalam lubang termometer tu letak minyak. So yang ni pun aluminium punya specific heat 900. Bila korang buat eksperimen, rasa dapat tak 900? Selalunya tak dapat lah. Korang akan dapat lebih. Kalau betul-betul tutup apa semua pun akan dapat 900 lebih sikit. So nilai beza tu sebab still ada heat yang terkeluar. Terbebas. Okay, atau contoh korang balut dengan kain kan. Mungkin kain tu absorb heat tu. So dia still ada yang terabsorb kat luar. So itulah eksperimen dia. Okay, itu untuk specific heat capacity. Okay, lepas tu ini application. Okay, application. So contohnya, kenapa orang dulu dia buat rumah dari kayu? Samalah. Kayu, kalau tengok kat table tadi pun, kayu dia specific heat capacity dia orang kata apa? Tinggi. Lambat panas. Okay, dia lambat panas. So dia high specific heat capacity. So dia lambat panas, get hot slowly. So in warm region macam kita kat Malaysia, traditional house are built from wood sebagai insulator.
bila kawasan panas. Okay. Kawasan yang sejuk pun sama. Climate pun dia buat daripada kayu. Sebagai penebat haba lah. Okay. So satu lagi, masak. So masak pula kita nak cepat panas. So kalau masak kita nak cepat panas, kalau yang kita nak selalu masak kita pakai metal wok. Metal wok. Kalau kata ni, sekarang ni ada kedai makan dia jual, ada yang jual clay pot, ada kedai makan jual wok. Pernah tak makan? Wok tu yang dia hidang korang dengan kuali-kuali dia bagi sekali. Kan? Okay, kalau korang pernah makan wok, wok tu mana yang dimasak dalam tu, dia bagi kat korang, sekejap je makanan tu dah sejuk sikit. Sebab kuali tu bukan saja cepat panas, cepat sejuk. Tapi dia berbeza dengan clay pot. Kalau korang makan clay pot, sizzling ke kan, sizzling, dia punya panas tu lama. Sebab apa lama? Sebab clay pot dia punya specific heat capacity tinggi. Yang ni specific heat capacity dia rendah untuk wok ni. So rendah maksud dia cepat panas, cepat sejuk. Tapi clay pot lambat panas, yang bila kita makan lambat sejuk. So clay pot lambat panas, lambat sejuk. Okay. So wok low specific heat capacity. So dia boleh panaskan dalam masa yang pendek. Tapi clay pot dia punya specific capacity tinggi. Specific heat capacity dia tinggi. Lambat panas. Tapi tujuan dia bukan nak lambat masak. Supaya tujuan dia makanan tu panas lama. Macam sizzling, clay pot. Tu nak bagi dia panas lama. Okay. Ni satu lagi untuk radiator. Radiator ni kalau dekat kereta korang, kalau mak ayah punya kereta tu korang boleh tengok dia dekat depan. Dia dekat bahagian depan, buka je dekat bahagian depan dia, dekat dengan body depan tu ada radiator. So radiator ni kalau kata selalu radiator bocor, radiator bocor kereta pun berasap. Radiator bocor kereta pun berasap. Kenapa? Okay, so radiator ni tujuan dia dia macam ni. Okay, so bila enjin korang, piston enjin bergerak, dia akan produce friction, bergeser. So dan enjin akan hasilkan haba. Sebab tu enjin kereta, kalau kata korang dah berjalan, keluar kereta, pegang bonet depan, mesti rasa panas. Okay, sebab dia akan hasilkan haba. Jadi untuk bagi haba tu hilang, kita mesti ada sesuatu yang absorb dia. So yang absorb dia adalah air. Okay, so air nilai C dia tinggi, tadi kita tengok 4200 Joule. 1 kg air boleh naik 1 darjah je. Tu kalau 1 kg. So dalam radiator tu lebih lah daripada 1 kg. So digunakan sebagai ejen penyejuk. So air tu ambil heat daripada enjin and then dia patah balik, dia akan pergi ke radiator. So water will flow through the engine block to absorb the heat, and then air yang panas daripada enjin pergi ke radiator. So radiator ni tujuan dia nak sejukkan balik. So macam mana dia sejukkan? So macam mana dia sejukkan adalah bila kereta bergerak kan. Bila kereta bergerak, angin pun masuk ikut ruang depan. Sebab tu kalau korang tengok design kereta, depan dia mesti grill, mesti berlubang. Mana design kereta tutup habis depan? Tak ada. Dia mesti ada rongga, mesti ada lubang, ruang untuk udara masuk. So dekat ruang tu lah dia akan letak radiator. So bila kereta gerak ke depan, udara pun start masuk kat sini. Okay. So dia disedut masuk, siapa yang sedut masuk? Kipas. Kipasnya akan sedut dia masuk. And then bila dia masuk tu, dia akan lalulah dengan air panas tadi. So air panas tadi kira disejukkan oleh angin yang kipas ni sedut masuk. So dia jadi sejuk balik air tu. So air tu sejuk, pergi balik dekat enjin. Panas balik, masuk balik kat radiator. So dekat radiator sebenarnya dia dekat sini dia ada, mungkin dia tak tulis kat sini, dia ada fin. Fin tu korang boleh nampak dia ada banyak macam besar rongga dia. Okay, dia ada fin. Fin ni banyak lah. Fin ni tujuan dia kalau korang belajar kimia, luas permukaan kecil, tindak balas dia tinggi. So dia cepatlah sejuk. Tu kimia. So ini, is it high specific heat or low specific heat? Water, kalau dia cerita pasal water high specific heat. It can absorb more heat. Dia boleh serap banyak haba dari enjin. And then tapi kan bila low heat, high heat, tinggi, Dia tak cepat cool down. dia tak cepat cool down. Dia boleh serap banyak haba tapi dia lambat nak cool down.
So kita masuk kat radiator, radiator tu akan cepatkan proses dia cool down. Oh, jadi radiator makes it low specific heat. Tak. Specific heat tak berubah. Oh, tak berubah. Specific heat tak berubah. Cuma sebab bila radiator tu sedut angin, so lagi banyak haba yang digunakan untuk bagi dia sejuk. Okay, lagi banyak haba untuk bagi dia sejuk. Kalau tak ada radiator, air tu akan panas, lambat nak sejuk, masuk balik dekat enjin, masih lagi panas, masuk balik dekat enjin. Itu yang kereta berasap tu. Bila radiator rosak sebab tu berasap. Sebab radiator tu membantu air tu sejuk cepat. So bila dia dah sejuk cepat, boleh pergi dekat enjin balik, ambil lagi haba dari enjin. Pergi balik radiator. Radiator sedut angin, sejukkan cepat-cepat. Pergi balik. Sebab kalau nak tunggu dia sejuk, dia lambat. So radiator tolong bagi dia cepat sejuk. Tapi bukan turunkan dia punya nilai ni. Nilai ni tetap, tak boleh berubah. Setiap bahan tadi tu nilai dia dah memang tetap. Okay, nilai dia dah tetap. Okay. Ni pun sama, space capsule. Yang ni so space capsule kena ambil yang lambat panas lah. Lambat panas kena ambil high specific heat capacity. Sebab bila turun ke bumi nanti dia berlanggar, bergeser dengan udara, ada friction, akan naikkan suhu. So tak naklah orang dalam kapsul tu terbakar pula. So dia kenalah benda yang lambat panas dan juga lambat cair. Okay, nilai C dia tinggi. Okay, ni semua ni lah green technology lah. Samalah kita tengok ni. Cooking utensil. Okay. So ada satu perkara yang ni. Yang ni Ini semula jadi. Sea breeze and land breeze. Okay, sea breeze dengan land breeze. Okay. Sea breeze tu macam mana? Land breeze tu macam mana? Okay. So dia perbandingan. Kalau kita ambil ini sea breeze. Okay. Sea breeze pertama berlaku waktu siang. So dia ada matahari. So matahari supply heat. So bila dia supply heat, kita nak bandingkan air, sea water dengan darat. Siapa cepat panas? So darat ada lower specific heat capacity. Muatan haba tentu darat rendah. Muatan haba tentu laut sebab dia air tinggi. So siapa cepat panas? Darat. Darat. Okay. So bila darat cepat panas, bermaksud darat akan ada hot air. Okay. Akan ada udara yang panas dekat darat. So maknanya waktu siang, kalau kita banding udara dekat darat panas, okay, dekat laut lebih sejuk. So tapi apa yang berlaku adalah bila udara panas dekat darat tadi, benda panas dia akan naik atas. So udara panas tu akan naik ke atas. So udara yang sejuk dekat laut. So udara yang sejuk tu akan bertiup ke darat. So kita akan rasa duduk darat ni rasa berangin je. Sebab apa? Sebab ada angin dari laut. So fenomena tu dipanggil sea breeze. Kenapa sea breeze? Sebab kita tengok dari mana angin tu bertiup. So angin bertiup dari laut ke darat. So dia, nama dia sea breeze. Okay. Kalau waktu malam, okay, waktu malam dia akan sejuk. So cerita dia sama. Untuk darat, dia punya specific heat capacity rendah. Dekat laut, specific heat capacity dia tinggi. Nilai dia tak ubah. Tapi waktu malam, dia absorb heat ke dia release heat? Dia serap haba ke dia bebas haba? Waktu siang dia serap lah sebab ada matahari. Waktu malam, dia release. Bebas. Dia bebas. So bila dia bebaskan haba, yang rendah cepat bebaskan haba. Yang tinggi macam laut, lambat. Bermaksud waktu malam, laut tu jadi lagi panas. Darat tu jadi lagi sejuk. Jadi yang panas naik ke atas. Siapa yang sejuk? Sejuk darat. So angin dari darat bertiup ke laut. So kita panggil land breeze sebab angin sejuk tu dari darat ke laut. Okay. Bezanya waktu siang absorb heat. Maknanya kalau kita dia satu-satu, during day land heat up,
faster than water. Ni waktu siang. Darat lebih cepat panas berbanding air. Okay, so apa jadi? Udara panas di darat naik ke atas. Udara sejuk di laut bertiup ke darat. Okay. Tapi kalau waktu malam, darat lebih cepat sejuk berbanding laut. So udara panas di laut naik ke atas, udara sejuk di darat bertiup ke laut. So kena beza ayat dia tadi. So kalau land, lower specific heat, easily heat up, easily cool down. So waktu malam dia easily cool down, dia lah sejuk dulu. Dia sejuk dulu. Darat lambatlah sikit, laut lambatlah sikit. So ni dia kata waktu malam, sea has higher specific heat capacity than land. Waktu siang pun sama je, sea has higher specific heat than land. Sama je. Siang pun macam tu, malam pun macam tu. Sebab nilai tu tak berubah. Tapi beza dia waktu malam, temperature sea drop slowly than land. Ataupun land cool down faster than sea. Okay, darat lebih cepat sejuk dari laut. So hot air dekat mana? Hot air above the sea rise up. Okay, yang panas dekat laut naik ke atas. And cool air above the land move towards the sea as land breeze. Okay, kalau yang ni pun sama juga. Start ayat dia masih sama. Kita boleh je start sea has higher specific heat than water. Yang ni dia saja mula dengan ni. Tak ada masalah. Nak tukar pun boleh. Korang nak letak sea dulu pun boleh. Sea higher than land. Sama je. Okay, so therefore land rise temperature quickly than sea. So hot air dekat land rise up, cool air from the sea move towards land as a sea breeze. Okay, ini antara soalan yang popular dia nak tanya waktu form 4. Land breeze, sea breeze. Sebab benda tu adalah natural fenomena semula jadi. So benda tu penting lah. Okay. Boleh plan apa ni? Ya Allah, dilanjutkan sehingga 9 November. 9 November berapa bulan? Extend. Extend, 9, 2 minggu lah. 2 minggu lagi. Kalau tahun lepas, November ni dah SPM. Cikgu dah start relax sikit dah. Tahun ni je tak. Hilang lagi. Aduh. Apps ni memang lah. App ni memang yang tak best dia tu lah. Dia suka hilang-hilang. Okay. So sementara dia nak buka balik ni, cikgu nak pergi minum air jap. Okay, kita rehat jap 5 minit. Boleh? So korang nak minum air ke apa, korang pergi rehat dulu. Dah pukul 6 ni. Kita rehat 5 minit, kita sambung balik. Boleh. InsyaAllah. Right, jap. Cikgu buka dia punya app ni. Sementara nak tunggu dia loading. Loading ambil masa sikit. Okay.
Okay. Hai korang, lagi tak? Lagi tak guys tu? Amin ada. There you go. Ada. Siapa yang minum air tak boleh balik gitu. Okay, so sebenarnya so kita sambung. Ni dia punya fenomena semula jadilah. So bila benda ni fenomena semula jadi because of specific heat capacity, so korang kena take note lah benda ni. Kalau yang macam lain tadi semua aplikasi lah, radiator tu aplikasi, lepas tu yang mangkuk tadi wok dengan claypot tu aplikasi, benda-benda macam tu yang tu aplikasi. Okay, aplikasi pun kena tahu, yang fenomena semula jadi pun kena tahu yang melibatkan dia. Okay, lepas tu habis lah cuba. So yang lain ni kira, jadi sekarang kita pun buat kira-kira. And then satu lagi latent heat. Lepas tu kita buat kira-kira terus dua-dua. Sebab yang ni lebih kurang je dengan yang tadi. Bezanya macam cikgu cakap tadi, latent heat, tujuan haba tu berbeza. Tujuan dia adalah nak tukar state. Macam cakap tadi, tukar state. So kalau kita belajar sebelum ni proses. So solid pergi ke liquid, apa nama proses? So solid to liquid prosesnya melting. Liquid to gas, liquid to solid prosesnya freezing, pembekuan. Okay, tapi dia melibatkan latent heat. Okay, melibatkan latent heat. Macam cakap dia, melibatkan latent heat sebab haba tu digunakan untuk tukar state. So cikgu ringkas kat sini, latent heat absorb kat sini, nama dia latent heat fusion ataupun haba pendam pelakuran. Haba pendam pelakuran. Diserap. Kalau bawah ni haba pendam pelakuran, release, dibebas. Tapi haba pendam pelakuran juga. Kalau pepejal dengan cecair, nama dia haba pendam pelakuran. Cuma serap pepejal kepada cecair, bebas cecair kepada pepejal. Okay, either latent heat or fusion being absorbed or latent heat or fusion being released. Tapi kalau liquid ke gas, itu dia tak panggil fusion dah. Dia dah tak panggil latent heat or fusion. Dia tak panggil haba pendam pelakuran. Kalau pepejal kepada gas, cecair kepada gas, itu kita panggil latent heat of vaporization. Vaporization. Kalau bahasa Melayunya haba pendam, depan dia sama, haba pendam. Cuma kalau cecair kepada gas, kita panggil pengewapan. So sama juga konsep dia. Kalau cecair nak pergi ke gas, itu dia absorb, serap. Kalau gas bertukar jadi cecair, gas jadi cecair, dia release. Okay, yang kuning tu nama proses. Nama proses. Alright. So, bila melibatkan latent heat pun sama juga. Bezanya formula dia, yang ni Q sama dengan ML. So kita nak L, kita nak cari L. So kalau cikgu susun, L tu adalah Q bahagi M. Q tu haba, heat. Heat is energy. Energy unit dia joule. M kilogram, so joule kg. So unit dia jadi joule kg. So ada beza lah. Kalau tadi nilai C dia joule, kg negatif 1. Tapi belakang dia tambah degree Celsius. Kalau yang ni tak ada degree Celsius. Kenapa yang latent heat ni tak ada degree Celsius? Sebab latent heat tukar jirim, dia tak tukar suhu. And kalau kita tengok tadi, tukar jirim, suhu dia sama. Suhu dia dekat melting point, suhu dia dekat boiling point, suhu tak berubah. Sebab tu tak ada suhu kat belakang ni. So dia tinggal joule dengan kg je. Kalau tukar suhu tadi, joule kg, degree Celsius. Tu beza dia. So ni latent heat fusion dengan vaporization. Macam cikgu baru terang tadi. Satu tukar pepejal ke cecair, cecair kepada gas. Okay, yang penting dia kita tengok dulu latent heat ni. Latent heat kat sini. Okay, solid kepada liquid. Okay, solid kepada liquid, latent heat of fusion. Haba pendam tentu pelakuran. Okay, nak tengok apa jadi. Kenapa suhu dia tak ubah? Okay, kenapa suhu dia tak ubah? So kita nak tengok kat sini. So tujuan dia pertama, haba tu diserap bukan naik suhu. Haba tu diserap kat sini untuk weaken the bond. Ataupun korang belajar dalam kimia, ayat dia ayat kimia dia? To overcome force of attraction between molecule. Untuk mengatasi daya ikatan antara zarah. Ataupun memutuskan ikatan zarah pun boleh juga. Okay. Yang penting,
Ini paling penting untuk korang yang cikgu nak highlight kan. Tenaga kinetik tidak berubah. Tenaga kinetik tidak berubah. Okay, tenaga kinetik tidak berubah. Sebab apa? Sebab tenaga kinetik, formula dia 1/2 darab mass darab velocity, darab laju. Okay, kuasa 2. Ini formula tenaga kinetik. So, laju satu zarah hanya berubah bila suhu berubah. Okay, kalau suhu berubah, okay, temperature berubah, baru zarah tu bergetar lagi laju. Okay, baru ada berubah laju. Kalau suhu tak berubah, tak ada. Sebab tu kat proses ni, tenaga kinetik tak ubah. Yang ni ramai tak faham kenapa. Okay, dia tak ubah kenapa? Sebab suhu tak ubah. Bila suhu tak ubah, suhu tak akan ganggu laju. So laju ni tak berubah, kosong. So lantaklah jisim dia berapa sekalipun, berapa kg sekalipun, 2 ke. Kalau kosong kuasa 2, kosong. Darab 2, kosong. Darab 1/2 pun kosong. So tenaga kinetik dia kosong. Okay. Dia lain dengan proses ni. Proses yang mula-mula tadi. Proses yang mula-mula ni. Yang cikgu kata naik suhu ni. Okay, naik suhu, heat absorb. Okay, heat absorb. Tapi dia naik suhu. Bila naik suhu, suhu berubah. Okay, dia punya temperature bertambah. Tenaga kinetik dia pun bertambah. Sebab bila suhu bertambah, molekul gerak laju. So tenaga kinetik dia bertambah. Tapi yang kalau kita tengah belajar latent heat, dia tak bertambah. Okay, latent heat tak bertambah. Okay. Baik. Hilang lagi ke? Hilang lagi. Stresnya kawan. Sekejap. Tukar app lain lah. Pakai app ni lah, stable sikit. Tapi ni app dia masalah cikgu kena scroll. Tak apalah, scroll lah. Okay. Tapi ni cikgu scroll sikit. Okay, scroll lagi, latent heat. Scroll lagi. Okay, kat sini dia. Okay. So kita ambil pula ni, liquid pergi gas. Sama juga, liquid pergi gas. Tak tukar temperature. Temperature dia constant dekat boiling point, tak kat didih. Okay. So liquid pergi gas. So apa yang berlaku sama. So tenaga waktu ni tujuan dia untuk break the bond, untuk memutuskan ikatan antara molekul. Lepas tu sama juga dia punya tenaga kinetik tidak berubah sebab suhu dia tak berubah, sama. Okay, kita nak tengok yang penting ni, cooling. Okay, so bila cooling, dia tak, kita ambil sini dulu. Kita ambil gas kepada liquid. Okay, gas kepada liquid bila nak cooling, nak menyejukkan, pertama, kalau cooling mana ada absorb heat dah, dia release heat. Okay. Tapi apa yang berlaku adalah bila dia release heat, dia bebaskan haba, barulah bond tadi, dia punya ikatan zarah tu terbentuk semula. Dia keluarkan haba dia, ikatan zarah terbentuk semula. Tapi masih lagi sama, tenaga kinetik tak ada. Okay, tenaga kinetik dia tak berubah, tak berkurang. Sebab apa? Sebab suhu dia tak berubah. Sama juga bila freezing. Okay, so freezing dia bebaskan haba. Bila dia bebaskan haba, barulah ikatan zarah tu bertambah kuat. So tenaga kinetik dia pun tak berubah. Sebab apa? Suhu tak berubah. So benda tu sama. Okay, so eksperimen dia Achanov. So eksperimen dia pun, okay, sebelum masuk eksperimen ni ada nilai. Ini nilai berapa banyak tenaga untuk bagi dia tukar jadi cecair atau tukar dari cecair jadi gas. Okay, contoh, kita ambil ais. Ais confirm lah bentuk dia pepejal kan. So pepejal nak tukar jadi apa? Tukar jadi cecair. So tukar jadi cecair, specific latent heat of fusion. Haba pendam tentu pelakuran. Tukar jadi cecair.
So berapa banyak tenaga kena bagi supaya ais boleh jadi cecair. So nak bagi tenaga, kena bagi tenaga sebanyak 3.34 kali 10 kuasa 5 joule. Bila ais dapat tenaga banyak ni, 1 kg ais berubah jadi air keseluruhannya. So korang ada 1 kg ais, korang nak 1 kg ais tu melebur, habis semua melebur jadi air. Berapa banyak tenaga nak bagi? Kena bagi tenaga sebanyak ni. Okay. So katalah dia dah jadi air pula. Dia dah jadi air, dia jadi water. Dia dah jadi water dah. Okay. Kalau dia dah jadi water, berapa pula tenaga nak bagi dia jadi gas? Dia dah jadi water, berapa pula tenaga nak dia jadi gas? So untuk dia jadi gas, kita ambil kat sini. Haba pendam tentu penguapan, vaporization. Okay, dari air nak jadi gas, korang tengok tenaga dia perlukan berapa? Dia perlukan 22.6 kali 10 kuasa 5 joule untuk 1 kg air tukar jadi gas. Okay, sekarang kita banding. Mana lagi senang? Okay, korang tengok nilai tu. Mana lagi senang? Ais jadi air atau air jadi gas? Mana lagi senang? Ais jadi air. Ais jadi air. Okay, kenapa Amin kata Ice ais? become water. Okay, kenapa lagi senang ais jadi water berbanding water jadi gas? Sebab dia punya energi dia tak banyak. Sebab energi dia tak banyak. Kalau ais nak jadi air, bagi 3.34 joule. 3.34 10 kuasa 5 joule. Tapi kalau air nak jadi gas, kena bagi lebih sikit. 22.6. 22.6. Kuasa 5 juga. So, mana tenaga yang lagi besar adalah nak tukar air jadi gas. Compared to ice into water. So kat sini korang boleh tengok lah mana lagi tenaga yang besar. Okay, antara air dengan kalau korang ada minyak petrol. Okay, minyak petrol dia senang. Minyak petrol senang jadi gas. Sebab tengok dia punya tenaga. Sikit je. Berbanding air nak jadi gas, petrol lagi senang jadi gas. Okay. So itu dia punya ni lah beberapa kat sini. Okay. So kita tengok eksperimen. Ni eksperimen. Okay. Ini eksperimen daripada ais nak tukar jadi air. Okay, daripada ais nak tukar jadi air. Okay, tapi kat sini korang kena tengok dia ada 2 set. Cuba perasan dia ada 2 set. 2 set tu maksud cikgu, satu dia letak tak ada power supply. Belah kiri tu tak ada power supply. Ada ais, lepas tu dia letak dalam crush ais lah, ais yang dah dia kecil-kecil kan. Lepas tu dia letak dalam corong ni. Lepas tu nanti dia melebur, dia akan turun lah, air akan turun lah. Okay, so dalam bikar ni nanti akan ada air. Okay, tapi yang set belah kanan dia tulis experiment set. Yang ni dia tulis control set. So experiment set ada power supply. So cikgu terangkan macam ni. Yang control set tu, dia nak biar ais tu melebur sendiri. Okay, dia nak biar ais ni lebur sendiri. Melebur sendiri. Lepas tu kenapa dia tak ada immersion heater tu? Dia letak immersion heater je lah. Sebenarnya tak payah letak pun tak apa. Tapi dia nak letak biarlah. Sebab dia nak biar melebur sendiri kan, tak payah letak pun tak apa. Gatal nak letak agak, biarlah ikutlah dia. Okay. So dia letak immersion heater. Okay, dia akan biar melebur sendiri. Sebab apa tau? Dia nak tengok kalau dia letak ais, berapa banyak ais yang melebur sendiri. Maksudnya berapa banyak kuantiti air kat dalam ni bila dah melebur kan. Yang dia melebur tu bukan sebab pemanas. Melebur tu sebab surrounding air. Okay, faham tak? So ais tu melebur sebab surrounding air ni punya tenaga bagi ais tu melebur. So dia nak tengok berapa banyak ais yang melebur because of surrounding temperature. Sebabkan persekitaran. Haba dari persekitaran. Okay. Bila yang kat sini pula, dia akan pakai heater lah. So secara logiknya nanti bila dia kumpul,
confirm lah yang sini sikit. Yang belah kiri ni kontrol ni sikit. Yang dia dapat daripada eksperimen lagi banyak. Sebab apa dia dapat lagi banyak? Sebab bila dia pakai pemanas, sebenarnya ais tu yang belah kanan ni, ais yang belah kanan ni melebur dua sebab. Satu dari pemanas. Satu sebenarnya support daripada surrounding air. So belah kanan ni ada dua lah. Satu daripada heater and melting because of surrounding air. Udara sekeliling. Tapi yang kalau belah kiri, dia hanya melebur sendiri because of surrounding air. Udara sekeliling. Okay, kenapa dia nak kena buat dua-dua? Sebab dia nanti bila dia dah kumpul, dia akan tengok dekat bikar ni berapa kilogram. Ni pun sama, berapa kilogram yang dikumpul. So bila dia kumpul, dia akan letak dalam table. Okay, mass of water collected in experiment set dengan control set. Okay, contoh. Bila dia dapat eksperimen set tu, contohlah katalah dapat sebagai contoh 5 kg. Ni contoh je. Cikgu main pick je nombor tu tau. And then dekat control set tu dia dapat 2 kg. Maksud dia apa? Maksudnya yang sebenar-benar heater tu bagi tenaga berapa kg map? Okay. Sebab 5 kg ni adalah surrounding campur heater. Okay, surrounding campur heater. 2 kg ni surrounding je. So berapa kg yang melt because of the heater? So assumption dia berapa kg yang melt because of heater? Faham tak? So yang dapat 5 kg tu sebab heater campur udara sekeliling. Yang control satu lagi tu dapat 2 kg. Tapi 2 kg tu tak ada heater. So berapa kg yang melt because of heater? So berapa kg yang melt of heater tu dapatlah 3 kg macam tu. So kita assume 3 kg ni adalah the amount of ice yang melt due to the heater alone. So ini adalah nilai air, nilai ice yang dah melebur hanya disebabkan heater. So dia tolak lah. Sebab tu dia kena buat 2 set tu. Okay, sebab tu dia kena buat 2 set. So bila dia nak cari, tengok bila dia nak cari latent heat. So dia nak cari latent heat bersamaan dengan PT, dia asal sama juga, Q equals to ML. So Q dia ni datang daripada heater, so dia jadi PT sama dengan ML. So cikgu nak L. So L sama dengan PT bahagi M. Cuma M ni apa? M ni dia terpaksa ukur M1 yang melt because of heater plus surrounding tolak dengan because of surrounding. So tu dia buat M1 minus M2. Okay, tu dia punya eksperimen. Okay, tapi yang atas tu adalah ice kepada water. Maknanya ini latent heat of fusion. Haba pendam tentu pelakuran. Dia ada satu lagi eksperimen. Satu lagi eksperimen vaporization. Vaporization dia tak payah buat control. Dia tak payah buat control. Sebab vaporization dia akan panaskan air ni sampai jadi gas. Sampai air tak ada jadi wap. Okay. So jap, tapi dia buat macam ni. Yang ni yang ni dibuat juga kot. Jap. Dia kata yang ni just ni lah. Yang ni cara dia nak tahu berapa banyak jadi wap. So berapa banyak jadi wap? Okay, dia start dulu. Dia on je. Heater. And then dia onkan time. Lepas tu dia baca dulu siap-siap berapa bacaan air ni. Berapa bacaan air awal-awal. Lepas tu dia biar nanti air ni memanglah akan keluar jadi gas. So air tu makin kurang. Okay, air daripada atas tu air akan kurang. Okay, sekarang dia kira pula. Lepas 5 minit dia kira berapa tinggal air. Okay, berapa tinggal air. So nak tahu berapa air yang dah jadi gas,
dia tolaklah M1 tolak M2. So dapatlah bilangan air yang dah tak ada, yang dah jadi gas. So dia rekodkan bacaan awal, dia rekodkan bacaan lepas 5 minit. Lepas tu nanti cara formula dia sama. Cuma yang ini dia ukur berapa banyak air mula-mula and berapa banyak air yang tinggal. So air yang hilang adalah air yang dah jadi gas. So ini vaporization. So ini mudah sikit lah. Okay. So itu dia punya ni. Lepas tu ni apa, tak ada kot. Application lah. Application peti ais. Lepas tu application peluh. Peluh pun because of ni lah. Latent heat juga. Okay, so ni tak ada apa. Okay, kita buat soalan. Okay, kita buat soalan dulu. So untuk soalan, cikgu pergi contoh. Korang pun tak ada buku lagi kan? Alamak, cikgu nak kena send buku lah. Buku pun dah ada stok ni lah. Cikgu nak send kat korang nanti. Okay, so kita ambil contoh lah. Contoh cikgu buka ni soalan SPM. Contoh je. Okay, ni specific episode. Okay. Contoh macam ni. Okay. Ni soalan SPM. So pertama kita baca dulu soalan dia. Dia kata 17,600 joule heat haba, 17,600 haba digunakan untuk meningkatkan suhu sebuah blok logam yang mass dia 800 gram daripada 30 ke 55 darjah Celsius. Okay. So bila jawab dalam exam, dia bukan beritahu ni topik apa. So pertama kita kena tengok dulu. Okay, dia panaskan. Kita fikir logam tu ada tak dia tukar jadi cecair? Daripada 30 ke 55 ada tak tukar jadi cecair? So logiknya tak lah. Takkan logam dah naik 20 darjah dah melting kan? Dia tak cecair. So bila dia tak jadi cecair, bermaksud ini akan melibatkan tukar suhu. So tukar suhu Q M C theta. Start yang tu dulu. Okay. Lepas tu kita ambil balik apa maklumat yang kita ada. So bila dia kata 17,600 joule, maksudnya dia dah bagi tenaga sebanyak 17,600 joule. Ini Q. Heat, haba dia. Okay, dia panaskan logam. Tapi logam kat sini bukan 1 kg. Logam kat sini 800 gram. So bila 800 gram bermaksud 0.8 gram. Ni wajib tukar. Lepas tu theta dia berapa? Theta. So theta tu berubah suhu. So 55 tolak 30, 25 darjah. Okay, tu theta. So dia nak berapa muatan haba? Dia nak C. So susun balik formula. C Q over M theta. Right. So dia punya ni 17,600 joule bahagi dengan 0.8 kilogram darab dengan 25 darjah Celsius. Okay. So kalau kita tekan kalkulator 17600 bahagi 0.8 darab 25, korang dapat 880. Okay, tak ada unit boleh potong, so dia jadi joule kg negatif 1 degree Celsius negatif 1. Okay. Apa maksud 880 tu? Maksudnya logam ni kalaulah kita ada 1 kg logam ni, okay, 1 kg logam ni, katalah dari suhu dia 30, nak naikkan jadi 31, berapa banyak tenaga kena bagi? So kita hanya perlu bagi sebanyak 880 joule. Barulah 1 kg logam tu berubah 1 darjah Celsius. So jawapan dia D. Okay. So nilai muatan haba adalah berapa tenaga untuk satu bahan naik suhu 1 darjah. Kalau nilai dia tetap, so dia tak berubah ikut siang malam ke apa, tak. Nilai dia tetap. So kalau macam logam ni 880.
Kalau macam air 4,200, 4,200. Dia tak berubah. Siang ke, malam ke, tambah lagi banyak haba ke, dia tak berubah. Dia sama je. Korang tambah lagi kilogram ke, dia tak berubah. Nilai dia sama. Sebab nilai ni memang tetap 1 kg bahan perlu berapa banyak tenaga. And suhu dia berubah sebanyak 1 darjah. Okay. So yang ni dia tanya, manakah fenomena yang menunjukkan specific heat capacity dalam kehidupan? Muatan haba tentu dalam kehidupan. Yang mana satu yang kita apply dalam kehidupan? Okay, kalau ikut tadi, mana yang ada? Yang ada tadi, gambar tadi, cooling a car engine. Menyejukkan enjin kereta. Pakai tadi apa? Radiator. Okay. And then steaming fish, kalau mengsteam ikan itu ni fenomena yang awal-awal, keseimbangan thermal equilibrium. Okay, cooling down coffee pun thermal equilibrium. Tuang kopi tu tak ada fenomena. Tuang air dalam tuang air kopi dalam pembaca kopi, mana ada fenomena? Tuang je lah. Tak ada fenomena pun. Okay, ni lebih kurang yang kita cerita tadi. At night, land cool down faster than sea. Okay, kalau at night, tadi kita cerita dia punya tu, apa dia punya ni? Land breeze ke sea breeze? Land breeze. Land breeze. Kalau waktu malam, land breeze. Land breeze, bahasa Melayunya bayu laut. Bayu darat. Bayu darat. Bayu darat. Okay, breeze tu tak silap cikgu. Tak tahu ada lagi ke tak. Jenama ni kan, jenama cuci baju. Jenama sabun cuci baju, breeze. Okay. So kenapa keadaan tu berlaku? So reason dia sebab mana satu? Pepejal membebaskan haba lebih cepat dari cecair. Dia bukan masalah pepejal. Okay. So laut menyerap haba lebih banyak daripada darat pada waktu malam. Okay, apa masalah dengan statement B? Laut menyerap haba lebih banyak daripada darat pada waktu malam. Apa masalah statement B? Dia sepatutnya lose heat masa malam. Yes, sepatutnya bukan absorb. Ada matahari. Yes, waktu malam mana ada matahari. Release. Okay. So C pula, bayu bertiup dari laut ke darat pada waktu malam. So salah lah. Sebab bayu bertiup dari laut ke darat ni pada waktu siang. Okay, ni waktu siang. Lepas tu muatan haba tentu air lebih besar daripada darat. Yang tu lah betul. Okay, muatan haba tentu. Okay, kalau bahasa Melayu bubuh tentu. Kalau bahasa Inggeris jangan lupa perkataan specific. Okay, kalau korang tulis heat capacity of sea is greater than heat capacity of land, salah. Kalau tak ada perkataan specific ni salah. Okay, tak boleh tulis heat capacity je. Kena tulis specific heat capacity. Kena lengkap. Okay, muatan haba, bahasa Melayunya muatan haba tentu. Kalau tak tulis tentu salah. Okay, tak tulis tentu tu salah. So tu nama dia tentu. Tentu tu maksudnya nilai dia memang banyak tu. Macam air 4,200 joule. 1 kg untuk naik 1 degree. Nilai tu dah tentu, dah tetap. Tentu tu bahasa macam tetap. Okay, spesifik. Okay, yang ni yang kita cerita tadi. Ni eksperimen tadi. Okay, eksperimen nak tentukan specific heat capacity, muatan haba tentu, tapi nak tentukan panaskan aluminium. Kan panaskan aluminium. So ni yang cikgu cerita tadi, dia ada lubang, letak termometer, lepas tu dia letak heater kat lubang tu, and then dia akan tengok stopwatch, dia tengok berapa suhu termometer ni naik. So dia pun cari guna formula muatan haba, dia cari guna formula PT. Okay, darab masa pemanasan. Kalau eksperimen tadi ingat tak dia kata 5 minit. 5 minit maknanya 300 saat. T dia, power dia ikutlah berapa power supply tu. And then M, berapa GSM blok aluminium ni darab dengan berapa suhu dia berubah. Itu tadi kita tengok eksperimen dia. Okay, soalan dia, which step cannot increase the accuracy of specific heat capacity? Okay, mana yang kita buat takkan meningkatkan kejituan. Ingat balik cikgu kata tadi, bila korang buat eksperimen ni, masalah dia apa? Masalah dia akan ada heat loss kepada surrounding.
So bila ada heat loss tu korang akan perlukan lagi banyak nilai. Lagi banyak heat. That's why nilai dia tak pernah tepat. So tapi apa kita boleh buat to improve the reading? To improve the accuracy. Okay, dia kata mana yang tidak, yang mana tak improve. Yang mana? C. 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 Okay, kenapa C? Sebab aluminium foil dia bukan penebat. Aluminium foil dia bukan penebat. So that's why kita ambil C. Okay. Yang ni A ni kita wrap tujuan sama to prevent heat loss to the surrounding, untuk menghalang haba terbebas ke persekitaran. Lepas tu kita letak atas polystyrene sheet, atas kepingan polystyrene pun sama. Tujuan dia to prevent heat loss to the surrounding. Okay, yang D ni tujuan dia to increase thermal contact. To increase thermal contact. Yang sama macam dalam buku teks korang tadi. Okay, to increase thermal contact. So kita letak sikit lubricant oil, minyak dalam lubang termometer tu. So kita akan increase thermal contact. Meningkatkan, bahasa Melayunya, meningkatkan sentuhan terma. So korang tengok soalan SPM dia tak lari daripada yang ada dalam buku. Soalan SPM dia tak lari daripada apa yang ada dalam buku. Okay. Alright, ni soalan konsep lah, ni soalan konsep. Okay. Specific heat juga tapi soalan konsep. Tak dikira-kira, dia hanya soalan konsep. Okay, dia kata ada 2 blok logam, 2 metal block, same mass. Okay. So P and Q are heated simultaneously, dipanaskan serentak, pemanas serupa. Okay, lepas tu selepas 15 minit, dia kata suhu Q lagi tinggi dari P. Suhu Q lebih tinggi dari P. Okay, apa korang punya conclusion? Siapa lagi cepat panas? Q ke P? Suhu Q lebih tinggi dari P. So siapa yang cepat panas? Q ke P? Q. Q. Okay, kenapa Q? Sebab dia kata suhu Q lagi tinggi. Maksudnya Q lagi cepat panas. Okay, so kalau Q cepat panas, dia punya specific heat capacity, muatan haba tentu dia tinggi ke rendah? Rendah. Rendah. So maksudnya muatan haba tentu P lagi tinggi daripada Q. Okay, tu konsep dia. Okay, kalau kita tengok B salah. B salah sebab dia kata muatan haba tentu P lagi rendah. Okay, tapi kenapa C dengan D salah? Kenapa C dengan D ni salah? Referring to latent heat. Yes. Okay, kalau dia tulis latent heat masalah dia bukan suhu. Kalau latent heat, tukar state. Okay, tukar state. So ni salah, ni salah. Okay, itulah beza dia. Alright, ni soalan SPM lagi. Ni bagus punya eksperimen ni. Okay, tengok eksperimen ni sama juga. Dia ada dalam tu dia ada. Okay. So diagram show 1 kg of liquid being heated using electric heater for 10 minutes. Okay. So dia ada bikar kat dalam ni, warna putih tu bikar. So dalam bikar tu ada cecair. Okay, ada cecair. Ni dia punya heater, ni pemanas dia. Dalam ni ada liquid. Okay, dalam ni ada liquid ada dalam ni. Tengok macam mana dia tak nak bagi liquid tu, dia tak nak bagi heat tu keluar daripada liquid. Dia letak liquid tu dalam bekas insulator, bekas penebat, siap tutup lagi. Dia tak macam yang korang tengok dalam buku teks ni. Buku teks ni dia buat macam mana? Balut dengan tisu kat tepi kan, atas terbuka. Yang ni dia letak terus dalam bekas, and bekas tu memang siap ada lubangnya. Okay, maksudnya bila dia panaskan air, heat tu memang duduk kat dalam je, memang tak keluar. Okay, dapat So, dia kata dia panaskan 1 kg air, 1 kg cecair tu, 1 kg. The mass is 1 kg. Dia tak beritahu cecair apa, just 1 kg. Dia tak kata air, dia kata cecair. And then masa dia is 10 minit. Okay, so korang nak tukar saat. 10 minit is equals to times 60. 600 second.
600 second. Okay. So power dia pun dia tak bagi tahu. Cuma dia kata dekat sini. Okay. The temperature of liquid is increased faster. Okay, dia nak naikkan suhu tu lagi cepat. Suhu tu boleh meningkat lagi cepat dengan cara okay, kita tengok A dulu. Menggunakan cecair yang dia punya specific heat capacity dia besar. Tukar cecair dengan nilai C yang besar. Salah. Salah. Sebab kalau C besar lambat panas. Bukan cepat panas. Okey. Kedua, mengurangkan masa pemanasan. Okey, lepas tu mengurangkan jisim, menyingkirkan penebat, removing the insulator. Alright. Kalau macam ni korang boleh balik kepada formula. So bila melibatkan heater, so kita pakai PT MC theta. Soalan dia nak apa? Soalan dia nak dia cepat naik. So cepat naik tu bahasa mudahnya dia nak nilai theta dia ni tinggi. Cepat berubah. So inilah responding variable yang dia nak. Okay. So apa kita boleh buat untuk bagi theta tu tinggi? Right. Kalau masa pemanasan, dia tak boleh kurangkan. Korang kena tambahkan. Lagi lama kita panaskan, lagilah suhu dia naik. So B ni is not an option. Okay. Kita tengok pula C. Reducing mass. Kurangkan jisim. So kalau kurangkan jisim, PT MC theta. So dia punya responding variable sama, dia nak theta ni tinggi. Tapi dia kata kurangkan jisim. Jisim ni kita kurangkan. Right. Kalau ikut sebenarnya betul. Jawapan C ni betul. Sebab kalau kita nak cari hubungan, dia mesti macam ni lah. Satu duduk belah kiri, satu duduk belah kanan. So sekarang ni dua-dua belah kanan. So kita kena pindah dulu. PT over M sama dengan C theta. So matematiknya kalau kita nak theta tinggi, kita C rendah. M rendah. Bahasa mudahnya, kalau korang contoh ambil macam ni lah. Korang panaskan air. Kalau korang nak panaskan air pakai boiler, kalau masih ada boiler kat rumah kan, bubuh air dekat bahagian minimum. Okay, bubuh air dekat bahagian minimum. So bila bubuh korang air dekat bahagian minimum tu, dia cepat panas. Tapi kalau air bubuh penuh, maksimum, lambat panas. So kalau kita nak cepat panas, nak suhu dia cepat berubah, panaskanlah sikit air. So kalau contoh korang nak pergi sekolah siang, waktu nak pergi sekolah pagi, tak masak air. So nak kena masak air ni, nak buat air Milo, nak pergi sekolah. So nak cepat, so bubuh air sikit je. Panaskan air sikit je. So cepatlah dia panas. Kalau bubuh air banyak-banyak, lambatlah dia panas. So dia macam tu. Okay, dapat? So ni semua based on soalan SPM. Okay. So yang ini periuk. Okay. Periuk dia ada pemegang, dia ada badan dia lah. Okay, dia tanya pasal periuk ni apa nak tanya. Okay, kenapa pemegang periuk? Why handle? Pot handle, pemegang periuk tu. Dia buat daripada bahan yang high specific heat capacity. Yang ada muatan haba tentu yang tinggi. Kenapa nak ambil yang muatan haba tentu yang tinggi? Okay, menambahkan GC, mana jawapan dia? B, mengurangkan peningkatan suhu. So kita pegang pemegang tu masihlah boleh dipegang. Yang badan, kalau badan pot, badan periuk, kita tak naklah dia lambat panas, kita nak cepat panas. So badan periuk ambil yang muatan haba dia rendah. Pemegang dia muatan haba tinggi. Okay. So okay. Ni sekali lagi. Tapi tadi periuk ni kuali. Sama je. Tadi periuk ni kuali. Sama juga pemegang dengan badan. Okay, so dia tanya which specific heat capacity value is suitable, mana yang nilai muatan haba yang sesuai untuk jadi pemegang badan dengan tapak kuali. Okay. Pemegang badan dengan tapak kuali. So pemegang dia nak lambat panas. So lambat panas tinggi. Tapi badan dia nak cepat panas, rendah. Tapak dia pun nak cepat panas, rendah. So jawapannya A.
Okay. Kuali ni paling popular lah kalau SPM. Okay. Kuali ni memang popular lah SPM. Ni 2015 tanya pasal kuali. Lepas tu setahun dia tak tanya pasal kuali. 2017 tanya balik kuali. Tapi bukanlah kuali. Yang ini fried pancake. Nak buat pancake. Nak menggoreng lempeng. Oh, lempeng Oh, lempeng pancake Okay. Lempeng lah pancake. Sama Tak sama rasanya. Tak sama kan? Lempeng lain kot. Pancake dengan lempeng lain. Jauh beza. Aduh, tak apalah. Menggoreng lempeng. Lempeng digoreng Tak apalah. Ikutlah dia. Okay. So, ni permukaan bawah kuali. So, apakah yang sesuai dijadikan bahan permukaan bawah kuali? So, bawah kuali naklah yang cepat panas. So, muatan haba tentu rendah. Okay. Tu dia punya ni lah. Right. Itulah soalan SPM. Dah bosan dah soalan SPM. Masuk dah soalan latent heat. So, korang boleh nampak tadi, banyak tak kira-kira? Baru jumpa satu kan? Yang lain semua konsep. Sebab apa? Yang kira-kira tu kalau ada pun kat kertas 2. Saya tunjuk sikit. Adalah kertas 2. Okay, kat kertas 2. Itu pun tak banyak lah. Ada kat sini contoh. Ni 2012 soalan nombor 8. Okay, dia bagilah dua kuali ni Model A, model B. Model A permukaan berkilat. Model B permukaan dia gelap. Lepas tu model A ni dia punya muatan haba tinggi. Model B ni dia punya muatan haba tentu dia rendah. Okay, so dari situ pun korang dah tahu dah model mana nak pilih. Model mana nak pilih? Model B. Model B. Okay, sebab pertama cikgu rasa tak jumpa lagi kot kuali macam ni, frying pan macam ni yang cerah, semua gelap. Frying pan semua gelap. Okay, lepas tu dia akan tanya maksud. Okay, apa maksud dia? So dia akan tanya. Lepas tu dia akan tanya berdasarkan table, korang bagilah type of surface. Kita ambil dark. Okay. Kita ambil dark, kenapa? Kita ambil low, kenapa? So, bagi tahu kenapa ambil dark. Dark surface is a good heat absorber. Penyerap haba yang bagus. Okay? Kalau gelap ni menyerap haba dia bagus. Kalau cerah, serap haba dia kurang bagus. So, penyerap haba yang bagus bila gelap. Sama juga kalau korang pakai baju gelap tengah panas. Pakai baju hitam tengah panas. Kita rasa panas kan? Sebab warna gelap memang penyerap haba yang bagus. Okay, lepas tu low, kenapa low? Easily heat up. Mudah panas. Okay, easily heat up, mudah panas. So jawab macam tu je, dah dapat 4 markah. Dah dapat 2 markah. Okay, dah dapat 2 markah. Okay, lepas tu tentukan mana yang sesuai, model B. Lepas tu dia akan suruh kira. Kat sini lah kira dia, dekat bawah ni. Ni kira. Sebab kira-kira tu kalau ada dia banyak dekat kertas 2. Okay, kalau kira-kira tu dia banyak kat kertas 2. Tapi ni kita buat kemudian lah. Ni kita buat kemudian. Kita ambil yang latent heat dulu hari ni. Okay, latent heat paper 1. So kita buat latent heat paper 1. Okay. Teng-teng. Latent heat tadi mana? Okay, ni latent heat. Okay. Apa yang berlaku semasa peleburan naftalena? Macam kimia je cikgu. Korang buat tak eksperimen ni? Ni kimia ada kan? Kena buat peleburan naftalena. Okay, apa yang berlaku masa Belum kot. Korang buat? Buat. So waktu peleburan tu apa berlaku? Okay. So melebur maksudnya daripada naftalena, ubat gegat tu jadi pepejal. Kita biarkan dia jadi cecair. Okay, dari pepejal jadi cecair. From solid dia jadi liquid. Okay, lepas tu haba dibebaskan. Betul ke salah? Salah. Salah sebab sepatut haba diserap. Absorb. Pepejal boleh cecair kan, haba diserap. Okay, lepas tu suhu naftalena tidak berubah. Suhu naftalena tidak berubah. And then C pula, daya ikatan antara molekul bertambah. So sepatutnya daya ikatan dia
berkurang. Okey, D pula. Tenaga kinetik molekul naftalena kekal malar. So yang betul yang mana? D. D. Tenaga kinetik dia tak berubah. Okey, sebab melting tenaga kinetik tak berubah. Okey, lepas tu nombor 19. Haba pendam tentu pelakuran. Latent heat of fusion untuk air. Okey, untuk air adalah haba yang diserap oleh, okey, ingat balik, pelakuran tukar apa? Tukar pepejal kepada cecair. Okey, tapi yang ni tengok dia kata apa? Haba pendam tentu pelakuran air. Air, maknanya dia dah memang air. So kalau air dia boleh jadi apa? Air boleh tukar jadi ais. Sebab kalau air jadi gas, dia dah tak panggil pelakuran, dia tak panggil fusion. So kalau water to gas, we call it as vaporization. Kalau air tapi dia kata pelakuran, so diserap untuk apa? Dia bukan serap sepatutnya dibebas lah. Dia salah ayat ni, patutnya dibebas. Okay. Haba pendam, okay, boleh. Diserap pun maksudnya nak jadi air, So haba pendam tentu pelakuran nak jadi air. Okay, diserap oleh apa? Diserap oleh 1 kg ais, okay, semasa melebur tanpa perubahan suhu. So jawapan dia A. Okay, jawapan dia A. So jawapan dia A bukannya bukan B. Okay, sebab apa bukan B? Sebab B tu dia pakai meter padu. Dari tadi mana ada kita jumpa meter padu? Cik cakap dia kilogram. Okay, kalau C dengan D, C ni naik suhu. Naik suhu bukan haba pendam. Okay, samalah bawah ni. Naik suhu bukan haba pendam. Ni korang kira. Jumpa pun kira. Alright. Cikgu, Ya. kenapa suhu dia tak berubah? Sebab tenaga waktu tu bukan nak naikkan suhu. Tenaga waktu tu digunakan, tujuan dia just to break the bond. Just untuk putuskan dia punya ikatan. Sebab tu bila graf pemanasan tu, mula-mula suhu naik. Kata ni pepejalan suhu naik. Lepas tu nanti suhu dia sama. Pepejal tukar jadi cecair. Suhu dia sama. Sebab Pak CY ni suhu. So kenapa suhu dia sama? Sebab waktu ni tenaga tu bukan lagi nak naik suhu. Waktu tu dia hold sekejap tak nak naik suhu. Dia hanya guna untuk putuskan dia punya bond. Putuskan ikatan. Okay. Dapat tak? Faham? So dia ikut tu je kata. Pertama korang kena tahu tujuan. Dua-dua haba serap, dua-dua haba bebas. Tapi kalau macam menyejuk, kalau sejukan kan, penyejukan, cooling curve, dua-dua bebas. Tapi what is the purpose dia waktu tu? Nak turun suhu ke? Nak tukarkan dia punya state? Kalau turun suhu, MC theta. Kalau naik suhu, MC theta. Kalau tukar state, ML. Okay, macam ni Dia tanya berapa banyak haba yang perlu kita supply. Tapi tujuan dia nak tukar 50 gram ais daripada kosong. Okay, 500 gram ais dari kosong, suhu kosong, jadi air. Suhu kosong. Maksudnya waktu tu suhu tak berubah. Suhu kosong tu adalah dia punya melting point. Takat lebur. So dia punya suhu tu kekal kosong, takat lebur. So berapakah haba waktu tu? Okay. So untuk tukar state, Q sama dengan ML. Dia nak haba, maksudnya dia nak Q. So M dah ada, M 500, tapi jangan lupa tukar kilogram je lah. 0.5. Okay, 0.5 kilogram. Lepas tu untuk air tadi, macam cakap, air nilai dia 3.36. Okay, 3.36. Kalau tadi air nak jadi ais tadi nilai dia besar, 22.6. 10^6. Nilai ni nilai tetap. So takkan berubah. Macam ni tak berubah lah. Air dengan ais ni tak berubah. 3.36. So darab je lah 3.36. So korang tak perlu hafal sebab dalam exam dia memang bagi. Cikgu tunjuk ni supaya korang nampak beza dia je. Ini daripada air nak jadi gas. Okay, so kalau kita darab tu dapatlah 1.68. 10^5. Kalau korang tak tukar kilogram, nanti akan jawab D. Jawab D ni kalau tak tukar kilogram, which is ramai juga yang buat. Tak tukar kg akan terjawab D. Tukar kg jawapan dia bola. Okay. So itulah dia punya
soalan. Okay. Kita pergi last. Mana lagi Kira-kira tak ada. Kira-kira kalau paper 1 kurang. Okay, contoh macam ni. Okay, ni 2015, dia bagi graf pemanasan. Okay, kalau cikgu tanya korang PQ. PQ tu berubah apa? QR berubah apa? PQ berubah temperature. PQ berubah temperature. QR berubah state. QR berubah state. Jadi dia suruh explain. QR tu, explain QR. So QR yang mana satu? So QR yang betul dia haba pendam pelakuran. Okay. Kalau B, dia kata no heat is absorbed by the liquid. Ada heat, ada absorb, tapi tujuan dia untuk tukar state. Okay, kalau C pula kinetic energy increase. Salah. Sebab kalau tukar state, kinetic energy dia constant. Tak ubah. Sebab apa? Suhu dia tak bertambah. Suhu tak bertambah, kinetic energy tak berubah. And then D pula liquid experience phase from liquid to gas. Ni salah lah. Okay, dia daripada solid to liquid. So jawapan dia A. Okay. So contoh macam ni dia bagi dalam bentuk rajah macam ni. Okay, ni kita boleh tengok. Ini ais, kekal ais. Suhu dia daripada -1 jadi kosong. So ini perubahan dia adalah ubah suhu. Okay, lepas tu bawah ni ais jadi water. Suhu dia sama. So ini yang berubahnya state, keadaan jirim. Okay, lepas tu water, kekal water. Suhu naik. Okay, suhu naik. Lepas tu water jadi steam. Suhu sama. Ni tukar state lagi. Okay. So kalau ikut tenaga, maksudnya yang tukar suhu ni melibatkan MC theta. Yang ini akan melibatkan ML. Tapi because ice to water, fusion, pelakuran. Yang ni melibatkan ML. Tapi daripada water pergi gas, vaporization. Okay. So dia cuma tanya dekat mana latent heat of fusion. Dekat bahagian mana latent heat of fusion? Haba pendam tentu pelakuran. So kita carilah balik mana haba pendam tentu pelakuran. B. Pelakuran dia dekat B. Gitulah. Alright. Itulah dia 2 subtopik yang kita bincang hari ni. Apa ni dah gas law. Ni semua dah gas law nanti. Hukum gas. Okay. Settle lah 2 subtopik. Okay, 2 subtopik ni sebenarnya tak susah tau. To be honest dengan korang, 2 subtopik ni tak susah. So make sure korang betul-betul faham dia punya konsep. Okay, kalau kata nilai C tu boleh tak berubah ikut cuaca ke? Tak boleh. Nilai C tu nilai constant, tetap. Air dah ada nilai dia, paraffin ada nilai dia, emas ada nilai dia. So berapa banyak tenaga nak naikkan suhu 1 darjah. Itu maksud C. Okay, itu maksud specific heat capacity. Kalau yang latent heat pula, berapa banyak tenaga nak tukar dia punya state. So itulah 2 formula. MC theta ke ML. Okay, MC theta atau ML. Tapi yang macam tadi SPM, dia tak ada soalan yang gabung dua-dua tau. Maksudnya tak ada soalan yang daripada ais sampai dia naik suhu. Tu tak ada. Tapi percubaan ada. Percubaan SPM ada. Tu nanti kita cerita kemudian lah. Okay. Kemudian boleh kita tengok kemudian soalan dia. Alright. So faham tak hari ni? Dapat tak dia punya konsep? 2 tu? Faham. Tinggallah satu lagi gas law. Tu habis bab ni. Pendek je. Bab ni pendek je to be honest. So korang just kena ingat. A few things je sebenarnya. To be honest sikit je. Konsep dia tak susah nak faham lah. Yang ni konsep dia tak susah nak faham. So dia bab ni adalah bab paling senang. Kalau form 4 ini bab paling senang. To be honest. Lepas ni wave. Wave lagi banyak benda kena ingat sikit. Lepas tu light pun banyak kena ingat. Okay. So itu saja untuk hari ini. Okay. So kalau tak ada apa-apa. Okay. Kita habis dulu. Kita jumpa lagi nanti next class. Okay. Thank you semua. Selamat Thank you, maghrib. cikgu. Cikgu. Thank you. Thank you, Cikgu. teacher. Welcome. Cikgu. Bye.